Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kisah ini adalah pengalaman sebenar oleh anak saudara lelaki saya sendiri yang pernah alami pengalaman miliki sebuah cincin misteri. Tanpa diduga, cincin tersebut membawa petaka dalam keluarga. Bagi merahsiakan identiti anak saudara lelaki saya itu, saya gunakan nama samaran dalam cerita ini sebagai Kamal. Kamal adalah anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Mereka tinggal bersama ibu dan ayahnya di sebuah taman perumahan di pinggir bandar. Kamal bekerja sebagai security guard di mana syarikat tersebut banyak ambil kontrak menjaga sekolah-sekolah kerajaan. Kehidupan hariannya banyak bekerja waktu malam dan waktu siang banyak habiskan waktu dengan tidur. Bekerja sebagai security guard pada waktu malam tidak kurang mencabarnya, terutama menghadapi gangguan dari makhluk halus. Tapi itu sudah menjadi kebiasaannya. Berani tak berani, terpaksa bekerja. Pekerjaan ini pendapatannya agak besar dan cukup menampung keperluan setiap bulan. Cuma kekurangannya adalah kurang masa bersama keluarga dan untuk diri sendiri. Ada kalanya terpaksa bekerja selama 24 jam dan masa cuti am pun terpaksa bekerja kerana syarikat kekurangan pekerja. Pada suatu hari, sedang dia ke bandar untuk membuat pengeluaran duit melalui ATM di sebuah bank. Dia terpandang seorang lelaki tua sedang duduk berdekatan di pintu masuk bank. Terdetik pada hatinya bersimpati terhadap orang tua tersebut. Mungkin dia sedang susah dan dalam keadaan kelaparan. Selepas dia selesai urusan pengeluaran tunai di mesin ATM, Kamal keluar dan hulurkan sedikit duit kepada orang tua tersebut. Kamal berbual-bual sekejap dengan orang tua tersebut. Kemudian, orang tua itu menghulurkan kepadanya sebentuk cincin berbatu hijau kepada Kamal. Orang tua itu kata cincin ini sesuai dengan dia dan cincin itu dihadiahkan kepada Kamal. Atas rasa simpati pada orang tua tersebut, Kamal menerima cincin itu dan dibawa bersamanya pulang ke rumah. Bentuk cincin itu agak menarik dan besar. Memang sesuai dipakai oleh orang lelaki. Sesekali Kamal pakai cincin itu dan kadang-kala tidak dipakai, diletak atas almari. Selepas beberapa bulan Kamal pakai cincin itu, dia mula rasa tak selesa. Emosi mudah terganggu, cepat nak marah.
lambat bangun tidur, malas nak pergi kerja dan macam-macam lagi perkara negatif pada dirinya. Jadi, dia sudah tak pakai cincin tu lagi dan disimpan atas almari rumah. Rumah pula mula rasa aura yang tak selesa. Sentiasa berasa hawa panas. Bila semua keluarga keluar dari rumah, masing-masing elok je. Tapi bila balik ke rumah, semua seperti buat hal masing-masing. Ada je yang tak kena nak dimarahkan. Perkara ini menjadi kerisauan kepada Kamal bila melihat keluarganya begitu. Namun dia masih belum tahu apa sebab dan punca perkara ini terjadi. Dia tahu keluarganya bukan seperti itu. Satu hari, ketika Kamal pulang ke rumah selepas balik dari kerja, dia terperasan cincin yang disimpan atas almari tiba-tiba berada di atas lantai. Setahu dia, tak ada sesiapa tahu tentang hal cincin ini. Bagaimana cincin ini berada di bawah? Kamal cuba berfikiran positif. Dia simpan balik cincin tu di atas almari. Selepas dia meletakkan cincin tersebut, tiba-tiba Kamal merasa meremang pada bahagian tengkuknya dan dia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Bila ditoleh, tak ada sesiapa pun. Cepat-cepat Kamal masuk bilik dan mandi, kemudian terus masuk tidur. Perkara ini terus menghantui Kamal, tetapi dia cuba pujuk hati dia untuk hilangkan rasa takut. Sejak Kamal simpan cincin itu, boleh dikatakan setiap hari ada sahaja perkara malang berlaku pada dirinya. Ada satu masa, dia tertidur ketika memandu kereta semasa hendak pulang ke rumah dari tempat kerja. Nasib baik dia hanya terlanggar simen pembahagi jalan dan tidak melibatkan perkara yang lebih serius berlaku. Ada juga satu hari sedang dia menunggang motosikal, dia terjatuh akibat tertidur. Luka agak teruk pada bahagian kakinya. Mujur, tak ada apa-apa yang lebih serius terjadi padanya. Sejak selepas kejadian itu, badannya semakin hari semakin susut. Seperti ada sesuatu yang tak kena ketika saya melawat dia di rumah. Saya banyak bertanya tentang perkara-perkara mistik yang pernah dia alami untuk saya mengenal pasti apa puncanya. Bila ditanya bertubi-tubi, baru dia teringat tentang cincin yang diberi oleh seorang lelaki tua di depan bank. Saya kata, pulangkan balik cincin kepada orang tua tu. Bimbang cincin tu menjadi punca semua musibah yang dialami. Selepas Kamal pulih dari kemalangan, dia kembali ke bank untuk mencari lelaki tua itu. Tetapi dia tidak temui lelaki itu. Hajat untuk pulangkan balik cincin tersebut tergendala. Kamal ada bertanya pada orang bank berkenaan orang tua tersebut, tetapi masing-masing menafikan wujudan lelaki tua itu di persekitaran bank. Ini yang menjadi tanda tanya. Ke mana dia pergi? Adakah dia wujud ataupun tidak? InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pemerhatian secara batin, mendapati bahawa cincin itu menjadi punca kepada segala musibah yang dihadapi oleh Kamal. Untuk pengetahuan semua, cincin tersebut pernah dimiliki oleh beberapa orang sebelum ini. Kebanyakan mereka mengalami musibah sehingga menyebabkan kematian. Cincin ini mengandungi jin saka yang memerlukan darah untuk kekal
berupaya untuk memanipulasi manusia yang tunduk kepada kawalannya. Jin ini akan berupa pada sesuatu yang baik, seperti menyerupai orang lelaki tua untuk menipu manusia supaya mengikuti arahannya. Kemuncak pada kejayaan jin itu adalah di mana seseorang manusia akan sanggup mengorbankan darah untuknya. Wajah sebenar jin cincin tersebut adalah bertanduk dua bersaiz kecil di kepalanya dan bermuka merah. Kamal tidak selalu memakai cincin itu, menyebabkan jin itu berlega-lega di rumah dan mengganggu emosi dan hawa pada rumah tersebut, sehingga penghuni bersikap pemarah dan saling membenci. Nasib Kamal tidak selalu pakai cincin itu, kerana jika dia selalu pakai, bimbang jin itu akan mudah memanipulasi emosi dan pemikirannya sehingga bersikap garang dan menakutkan. Ini akan menjejaskan pekerjaannya dan hubungan dengan keluarga. Lelaki tua yang berikan Kamal cincin tu adalah jin cincin tersebut yang menyerupai seorang lelaki tua. Sebab itu, ramai yang menafikan wujudan lelaki tua itu di depan bank, kerana rata-rata orang tidak pernah terlihat kelibat lelaki tua di situ. Ini bermakna hanya Kamal sahaja yang nampak lelaki tua ketika itu, sedangkan orang lain tidak nampak. Setelah pembongkaran ini, cincin berserta jin tersebut saya pasak supaya ia tidak berupaya lagi untuk mengganggu manusia pada masa hadapan. Selepas beberapa kaedah dilakukan, cincin tersebut dibuang ke sungai supaya biar ia mengalir sejauh-jauhnya atas ketentuan Allah. Hanya pada Allah kita minta pertolongan dan pada Allah juga kita berserah. Oleh itu, berhati-hati jika anda diberikan sesuatu yang tidak diketahui asal usulnya. Bimbang perkara ini terjadi kepada diri dan keluarga anda. Bukan mudah untuk dipulihkan jika ia sudah sebati dengan diri dan keluarga anda.